Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zainal Muhammad Hasrib bin Zainal Aziz. Saya dari under Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan dari kelas THM 1152AA. Okey, so hari ini saya akan bercakap tentang perbezaan hedonism dan al-saadah. Pengenalan dan juga introduction apakah itu al-saadah dan hedonism. Okey, so pertama sekali apakah itu hedonism? Okey, hedonism itu adalah kegembiraan ataupun keseronokan. Dia macam contohnya bila kita seronok, kita dapat kita gembira. Kita gembira, kita seronok. Dia macam itulah. Uh, Macam mana kita seseorang individu itu untuk mendapatkan hedonism ataupun perasaan gembira, keseronokan dalam diri dia. Okey, dia bermula dengan kehendak. So, bila seseorang individu itu ada kehendak dan dia nak memenuhi kehendak tersebut. Contohnya macam kita hendak beli baju baru untuk pakai jalan-jalan ke shopping mall, ke mana-mana lepak dengan kawan ke. Dia nak beli kasut baru, dia nak lepak dengan kawan dia, pergi ke konsert, dia nak pergi ke karaoke. Memang kebanyakan dia memang perkara-perkara yang kurang berfaedah ataupun tidak berfaedah. Tapi cukup berbeza dengan al-saadah. Tetapi sebelum saya nak masuk ke topik al-saadah, saya akan bercakap al-saadah itu dia ada juga dalam al-saadah itu ada juga unsur hedonism, kegembiraan, keseronokan. Sebab bila contohnya bila seseorang individu itu dia mendapat al-saadah, perasaan al-saadah dalam diri dia, dia akan dapat juga kegembiraan, akan dapat juga keseronokan dalam diri dia. So dia dapat dua-dua sekali, al-saadah dan juga hedonism. Dia ada dua-dua. Dia ada lebih kurang dua-dua macam itulah. Tetapi berbeza kalau dengan hedonism dia satu saja. Dia gembira saja, dia seronok saja, dia fun saja, dia pleasure saja, entertainment saja. Okey, so apakah itu al-saadah? Al-saadah itu adalah kebahagiaan. Itu yang saya cakap tadi. Bila secara automatiknya lah, bila kita bahagia, kita gembira. Bila kita bahagia, kita seronok. Tu yang dia ada dua-dua. Ada al-saadah, ada hedonism. Dapat al-saadah, dapat dua-dua. Tapi kalau hedonism, satu saja. Okey. Apakah contoh al-saadah? Okey, contohnya seperti contohnya bila kita berkahwin kan, dapat isteri, dapat suami yang cantik, suami yang handsome, isteri yang cantik. Lepas tu dapat anak, 3 perempuan, 2 lelaki, semua handsome, semua cantik, semua comel-comel. Tetapi bukan sekadar dari rupa saja, tetapi agama pun terjaga juga. Itu yang kita mahu. Okey, seterusnya selepas dapat anak-anak, rumah tangga pun terjaga. Tak ada berlaku perselisihan faham antara suami dan isteri ataupun bersama dengan anak-anaknya. Tiada konflik. So memang keluarga tu sempurna lah. So adakah al-saadah itu berkenaan kebahagiaan berkenaan keluarga saja? Tidak, bukan. Itu hanya sekadar contoh. Okay, so macam mana seseorang individu itu untuk mendapatkan al-saadah dalam diri dia, dalam hidup dia. Okay, so satu lagi contoh selain keluarga, iaitu secara basicnya kita lah sebagai hamba Allah. Apabila seseorang individu itu kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita mengharapkan syurganya, kita nak ke syurga kerana Allah, bukan sebab nak ke syurga sebabkan bidadari-bidadari cantik ke rumah-rumah besar. Ya, memang betul, memang akan ada, tetapi itu bukan motif yang pertama, bukan objektif yang utama. Utamanya adalah nak ke syurga balik sebab nak bersama dengan Allah. So selepas itu
barulah di level itu, bila kita dah ke syurga, bila kita dah tahu kita dah memenuhi hajat kita sebagai ataupun sebab kita hidup di dunia ni sebagai hamba Allah, dan juga untuk ke hari akhirat, untuk bekalan, mencari bekalan untuk menjadi hamba yang terpilih untuk masuki syurganya dan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Bila kita dah sampai level tu, barulah kita bahagia. Walaupun kita belum lagi masuk syurga, kita dah bahagia dah, sebab kita lakukan apa benda yang diperintah oleh Allah. So Allah jaga kita, Allah jaga kita punya emosi, jaga kita punya kemarahan, jaga kita punya, dan kita pun praktis untuk menjaga kita punya diri ni, untuk supaya tidak senang marah, sedang tidak putus, untuk supaya tidak senang putus asa, untuk supaya kita bersabarlah dengan menghadapi ujian, dan kita lepaslah semua ujiannya, dan akhirnya masuk ke syurga. Bila sampai ke situ, barulah bahagia. Macam itulah. Nama saya Muhammad Irfan bin Iskandar daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, daripada kelas HM 115 2AB. Hedonisme merupakan suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai dalam kehidupan manusia dalam ini. Istilah hedonisme ialah cantuman daripada dua perkataan, iaitu hedone dan ism. Perkataan pertama, iaitu hedone, merupakan istilah Greek ataupun Yunani yang bererti kesenangan ataupun keseronokan. Maksud perkataan kedua, iaitu ism, dijelaskan dalam Kamus Dewan Akhiran Asing Kepercayaan, gerakan politik, keagamaan, sikap serta pelakuan. Perkataan hedonisme diertikan sebagai suatu pegangan ataupun pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Oxford English Dictionary mendefinisikan hedonisme sebagai suatu teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan tahap terbaik kebaikan tertinggi ataupun matlamat akhir suatu tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Haikal bin Wan Muhammad, nombor 2020974423, grup HM115-2AB. Perbezaan antara as-saadah dengan hedonisme ialah as-saadah bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, manakala perlakuan hedonisme hanya bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sahaja tanpa apa-apa manfaat. As-saadah boleh membawa kepada kebahagiaan dan umat yang melakukannya mendapat pahala kerana melakukan perkara yang disukai oleh Allah, manakala perbuatan hedonisme hanya memberikan kebahagiaan sementara sahaja dan mendapat dosa kerana perbuatan hedonisme dibenci oleh Allah. Kesan as-saadah kepada individu ialah individu akan sedar atas tanggungjawabnya kepada Tuhan dan masyarakat, menyebabkannya bersungguh-sungguh apabila melakukan tugasnya. Kesan hedonisme pula menyebabkan seseorang leka atas tanggungjawabnya, menyebabkan seseorang itu asyik menangguhkan kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafikin bin Muhammad Rizal dan nombor kad pelajar saya 2020176415. Saya daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, dan saya daripada grup HM115-2AB, dan saya akan menerangkan tentang kesimpulan antara hedonisme dan as-saadah. Kesimpulan bagi hedonisme, mereka
menggariskan keseronokan sebagai asas kehidupan mereka. Berasaskan keseronokan duniawi ataupun penumpuan terhadap kebendaan semata-mata. Ianya diperkenalkan di Yunani, berkembang di Eropah dan tersebar ke seluruh dunia. Konsep ini berjaya merosakkan masyarakat. Golongan remaja banyak yang telah terjerumus oleh hedonisme. Contoh perbuatan hedonisme ialah minum arak, berzina dan berfoya-foya. Dengan perbuatan tersebut, mereka akan mendapat atau mencapai kenikmatan duniawi semata-mata. Manakala as-saadah pula adalah konsep penyucian jiwa untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara melakukan ibadah wajib maupun ibadah yang sunat dan tidak melakukan aktiviti yang membuang masa dan melalaikan. Maka jelaslah sebagai umat Islam kita hendaklah berusaha untuk mencapai as-saadah dan bukan hedonisme, kerana ia adalah setinggi-tinggi kenikmatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, apa yang dilakukan oleh kita akan diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menerima kebaikan daripadanya. Sekian, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.